Pelekat jerawat atau acne patches. Baik, saya tunaikan permintaan anda yang minta saya untuk ulas kegunaan dan cara memilih acne patches, terutama untuk para remaja yang mempunyai jerawat di muka. Kita bincang dalam video kali ini. Hai Glowy Girls, Glowy Guys, tak dilupakan. Baik, kita berbincang tentang acne patches dalam video kali ini. Ramai bertanya kepada saya tentang cara memilih, cara menggunakan macam mana acne patches ini berfungsi. Baik, sebenarnya kalau kita tengok balik, acne patches ni popular. Saya rasa dalam sekitar tahun yang mana popularnya Korean skincare beauty, K-beauty all over the world. Dan kita melihat adanya selebriti-selebriti Korea ni ataupun orang Korea yang kita tengok kat movie tu, dia pakai pelekat-pelekat yang dekat atas muka tu. So nampak macam stylo Milo gitu kan. Bila itu menjadi perhatian ramai, mulalah orang mengikutinya. Kalau dulu malu nak tempek letak benda kat muka, lepas tu berjalan dekat public kan, tapi sebab selebriti Korean, K-celebrity, Korean celebrity ni buat, kita pun rasa macam wow, style. Kita nak buat juga. But actually, does acne patch ni, adakah acne patches ini betul-betul berkesan? Itu pun satu persoalan juga. So let's see ya. Acne patches sebenarnya very simple. Cara ia berfungsi very simple. Perlu ada jerawat. Ada jerawat ni kan dia jenis yang merah-merah, dia macam berlaku inflammation. Ada jerawat yang dah ada nanah ataupun pus yang ada putih-putih tu. So jerawat sebegini kita letakkan di atasnya acne patches, dan acne patches tu berfungsi merawat atau mengecutkan jerawat tersebut. Simple je, dia punya rule of how it works tu very simple. Tapi yang bagusnya dalam keadaan di mana menggunakan acne patches ni, mereka yang selalu mempunyai tangan yang gatal-gatal, nak picit, nak sentuh, nak tekan, nak korek jerawat, yang tak sabar nak tengok jerawat tu pecah ya, boleh dihalang perbuatan sebegitu dengan menggunakan acne patches ya. Tapi ada orang lagi hebat dia geram sangat, acne patches tu lambat, dia tanggal balik, dia picit juga. Sangat tak bagus. Saya pernah pesan banyak kali, jerawat kalau dia tengah masak ranum tu ya, jangan usik, sebab kalau usik boleh menyebabkan perpindahan bakteria ke kawasan yang lain. Dia kalau dia pecah tu kan. Satu lagi, kalau kita pecahkan dia, kita usik dia, kebarangkalian untuk ada parut lebih jauh lebih tinggi. So basically acne patches ni kita boleh dapat dah kat mana-mana. Dekat Watson ada, dekat Guardian ada, beli online pun banyak ya. Ada banyak pilihan, tetapi secara umumnya ada dua kategori besar acne patches sahaja. Mari check it out. Yang pertama disebut sebagai non-medicated acne patches, iaitu pelekat jerawat. Saya panggil dia pelekat jerawat lah ya, bahasa Melayu ya. Pelekat jerawat yang tidak mengandungi bahan-bahan aktif atau bahan-bahan yang bersifat merawat ataupun mengubati. So this kind of acne patches ya, dia diperbuat daripada bahan yang kita panggil hydrocolloid. Hydrocolloid, yes. Benda yang sama kalau kita tengok dekat hospital, kalau orang ada luka parah ya, basically luka yang menyebabkan kulit dia terbuka, so the doctor will wrap them with bandages. Bahan yang sama itu ada dekat kita punya acne patches yang jenis non-medicated ni. So bila dia balut, fungsinya sebenarnya adalah menyediakan satu keadaan yang sterilize. Apa benda? Yang selamat, yang bagus. Sterilize kan? Steril. Gitu. S-T-E-R-I-L-E. Boleh lidah hari ni ya. Yang menyediakan kawasan yang selamat untuk jerawat ataupun luka, basically ya, kalau kat hospital tu bandages tu luka lah, untuk dia pulih. So kalau ada nanah, ada dead skin, ada bakteria, dia tak akan merebak. Pada masa yang sama dia boleh diserap oleh bandages ni, jadi proses pemulihan tu berlaku lebih pantas. Sebab tu kadang-kadang kalau kita tengok orang luka kan, dia mesti kena balut tu. Balut tu bukan saja nak balut tu. So proses yang sama
berlaku pada acne patches ni. So jenis non-medicated ni paling mudah didapati sebenarnya. Sangat banyak di pasaran. So basically apa yang dibuat adalah mesti dipakai ke atas jerawat yang dah ada isi putih-putih dekat atas tu. Mesti ada isi putih-putih tu. So nampak je isi putih-putih tu, kecil ke besar ke, ambil acne patches letak dekat atasnya. So these acne patches will work like sponge. Dia akan bekerja macam sponge. Apa yang dia buat adalah it sucks, it absorb, the pus, the nanah itu, jadi proses pemulihan akan jadi lebih baik. So kalau kita pakai acne patches itu, sebaiknya kita pakai malam dan kita mesti pakai selepas wajah dibersihkan. Kenapa malam? Sebab malam kan senang, kita tak garu-garu, kita tak keluar, kita tak sibuk lah benda tu kan. So kita letak atas kita punya jerawat tadi, acne patches tu, malam jangan timpakan kawasan itu dengan apa-apa. So bersihkan muka, so lap, make sure it's dry and then stick your acne patches on top, dekat atas the pus, dekat atas jerawat itu tadi. So pagi esok nampak je acne patches tu macam dah ada putih-putih, masanya untuk ditanggalkan ya. Tanggal, buang, jangan simpan buat kenangan. Buang terus ya. So itu cara dia berfungsi. Antara non-medicated acne patches yang ada di pasaran, jenama yang biasa adalah Nexcare, yang itu Watson Guardian pun ada, kita boleh dapat. Jenama lain ada Oxy, kalau beli dekat online kita boleh juga jumpa jenama CosRx. Itu antara yang terkenal lah, itu yang jenama itu yang memulakan keseronokan memakai acne patches ini. Jenis yang seterusnya adalah medicated acne patches. Basically dia lebih kurang sama macam non-medicated acne patches. Bezanya adalah pada acne patches tersebut adanya bahan yang bersifat merawat ataupun mematikan bakteria jerawat. Contoh bahan yang biasanya ada adalah salicylic acid, ada tea tree oil. Ni bahan-bahan yang mana boleh membantu mengeringkan, menarik segala kekotoran tu, membersihkan, meleraikan kekotoran yang menyebabkan jerawat macam sel kulit mati, bakteria dia boleh bunuh Tapi ia biasanya digunakan ke atas jerawat yang kita tak nampak putih-putih dia lagi, tapi kita nampak tanda-tanda nak muncul, tapi tak muncul lagi lah. Contohnya dia macam ada merah-merah, macam radang-radang, kita panggil inflame dah lah, dia dah inflame. So itu adalah untuk acne patches jenis non-medicated, bukan non-medicated, medicated acne. Medicated acne patches adalah digunakan ke atas jerawat begini. Jenama yang ada acne patches begini adalah Innisfree ada. Nama dia pelik sikit, dia tak panggil acne patches. Bija Trouble Focusing Patch. Right. Package dia warna biru. Ada juga jenis-jenis yang lain. Yang penting kalau tengok packaging dia, memang ada tulis bahan lain yang dia masukkan. Kalau dia tak tulis active ingredient atau dalam senarai bahan tak ada tulis salicylic acid, tak ada tulis tea tree oil, so that is considered as the normal non-medicated acne patches. Okay? Acne patches mesti diamalkan dengan pastikan amal kebersihan yang betul. Tangan kena bersih, muka kena bersih, dalam keadaan yang dry kawasan yang letak acne patches tu. Sebaik-baiknya saya sarankan sebelah malam, so that it does not interrupt your daily morning activities, dan pakai mestilah kita perhatikan dia. So kalau kita letak dekat atas kulit, kalau dah nampak putih-putih tu suck out dalam masa 4 jam macam tu, boleh tukar yang baru, tak ada menjadi masalah. Kemudian satu yang kena diingat bahawa acne patches bukan untuk jenis jerawat yang teruk-teruk, bukan sama sekali. So ingat, acne ni kan ada kategori dia. Ada mild, ada moderate, ada severe, ada ringan, ada sederhana, ada teruk. So yang mild tu boleh diselesaikan oleh acne patches ni, yang lain-lain tu tidak boleh. Ini untuk jerawat jenis ringan saja. Apa-apa jenis jerawat yang jenis teruk dan berlaku secara dalaman jarang boleh diubati oleh acne patches. So acne patches ni basically jerawat ringan-ringan yang disebabkan oleh minyak berlebihan, very basic kind of jerawat. Okay, so kalau nak guna, pastikan kebersihan terjaga. But apa-apa pun rutin skincare jangan tinggal, sebabnya acne patches is just one little help to quickly cure or to quickly kecutkan the jerawat. Dia bukanlah satu benda yang kita kena bergantung selama-lamanya. Your skincare routine is more important. Suka video yang saya selalu kongsikan?
Apa kata? Jangan apa kata. Buat sekarang ya. Subscribe channel saya, like, share dan pastikan tekan butang loceng tu. Yang ada loceng tu, yang cute-cute loceng kecil tu tekan supaya anda mendapat notifikasi setiap kali saya masukkan video baru. Jangan terlepas, jangan tertinggal. Buat sekarang.